itu pilih oleh Allah SWT untuk dapat sama-sama datang ke surau kita ni untuk sama-sama dapat tunaikan solat waktu maghrib secara berjemaah seperti mana yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yakinlah tuan-tuan, sesungguhnya bukan kerana kekuatan kita, bukan kerana kepandaian kita, bukan kerana kedudukan kita, harta kita, kita dapat datang. Hanya dengan pilihan Allah SWT. Kerana ada lagi ramai orang yang muda-muda, yang sihat, kuat, dan ada juga orang yang mempunyai harta yang banyak, dan kereta lebih daripada satu, lebih daripada dua, lebih daripada tiga, dan kenderaan. Ada orang yang mempunyai kesihatan tubuh badan yang sihat, dan hari-hari gigi, tapi tak dapat juga hadir, bahkan dia tengok orang yang jalannya terhidup-hidup, terus tak yatim, orang yang tangan dia sakit pakai glove, dapat datang. Orang yang tak ada kenderaan, kenderaan cuma motor yang dah uzur, bahawa kita yang dapat datang. Orang yang dulu jauh pun dapat datang juga, berisi rumah bertingkat-tingkat sampai 20, tingkat 20 dapat datang. Tapi orang yang dekat-dekat sini pun ada yang tak dapat datang. Jadi tuan-tuan percayalah, yakinlah dalam pilihan Allah SWT. Allah SWT pilih kita. Dalam kemalasan kita, dalam apa, mungkin ada sedikit kebaikan kita yang Allah SWT terima, dan Allah SWT datangkan kita ke rumah Allah ni. Jadi banyak-banyak bersyukur tuan-tuan, selama kita hidup ni Allah SWT berikan kita banyak rahmat, keberkatan kepada kita, rahmat kepada kita selama kita hidup ni. Dan kalau kita hendak mengira segala apa pemberian yang Allah SWT telah berikan kepada kita, nescaya kan kita tak dapat kira. Malaikat boleh kira berapa banyak titisan-titisan hujan yang turun, bahkan itu di bawah pengetahuan Allah SWT. Malaikat boleh kira, tapi tak terkira. Kalau kita nak kira berapa banyaknya nikmat Allah SWT bagi pada kita selama kita hidup ni, nescaya kita tak dapat kira. Apatah lagi kita nak membalas balik, Allah tak balas pun, tapi kalau kita nak balas balik, nescaya kita tak dapat. Tapi atas sifat kelemahan kita ni, kita sombong dengan Allah SWT, dan kita tidak dapat datang dari perintah Allah SWT. Banyak-banyaklah istighfar, tuan-tuan. Saya cakap untuk diri saya je lah, seorang yang banyak buat dosa kepada Allah SWT. Itu akan dimuliakan Allah SWT. Allah SWT yang menjadikan apa yang ada di langit, 7 petal langit, apa yang ada di bumi ini, dan 7 lapisan langit di bawah bumi. Semuanya adalah kejadian daripada Allah SWT. Dan Allah SWT juga lah yang mentadbirkan semua yang apa yang ada di atas langit, apa yang ada di bawah bumi, dan apa saja yang ada di antaranya. Allah SWT yang mentadbirkan. Dan Allah SWT juga lah yang memberikan rezeki pada semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan kita bersyukur banyak-banyak Allah SWT telah pilih kita di antara 8,000 lebih makhluk yang Allah SWT jadikan di atas muka bumi ini. Allah SWT telah pilih kita untuk jadi makhluk insan, manusia, makhluk yang paling mulia sekali. Lain-lain makhluk yang Allah SWT ciptakan atas muka bumi ini adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia. Sayur-sayur, pokok-pokok, binatang, semua untuk memberi manfaat kepada manusia. Dan apabila Allah SWT buat keputusan untuk hancurkan dunia ni dan matikan semua yang ada di dunia ni, hanya makhluk manusia ni saja yang Allah SWT akan bangkitkan semula.
dan Allah Subhanahu Wa Taala akan hakimkan di hari pembalasan. Yang lain semua akan hancur. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan hidupkan balik manusia. Dan manusia ini satu makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan syurga untuk manusia ini. Apabila selepas hari hakiman, hari pembalasan dia, manusia dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur banyak-banyak tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita antara dalam 8 bilion manusia yang ada sekarang di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita menjadi di antara 2 bilion, tak sampai 2 bilion manusia yang diberikan kalimah La ilaha illallah. Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk ada kalimah La ilaha illallah. Kita ni orang Islam, dimuliakan kita ni tuan-tuan. Di antara banyak-banyak manusia di atas muka bumi, ada ramai kawan lagi yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak panggil nama Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disembah dia nak juga. Tapi kesian dia tak kenal, tapi dia nak pakai nama tu. Dia tak faham dia. Jadi tuan-tuan, syukur banyak Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita, muliakan kita lagi untuk kita sama dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu, nabi-nabi mereka, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Allah SWT telah pilih kita untuk jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terbaik sekali yang telah Allah SWT ciptakan di antara ramai-ramai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa kami dimuliakan? Kerana usaha dakwah. Umat-umat yang terdahulu, mereka tidak dapat buat usaha ni. Umat Nabi Musa dikenali sebagai umat yang banyak beribadat sehingga 300-500 tahun. Sehingga kan kalau ibadat mereka itu diceritakan, batu boleh melengkuk akibat daripada dia sujud. Dan apabila dia berzikir, duduk, sampai dia boleh di awang-awangan umat berzikir. Tetapi kita adalah umat dakwah. Kita semua umat da'i. Dan kita kena, tugasan kita untuk menyebarkan agama Islam. Zaman dulu untuk dapat buat usaha dakwah ni, dia kena dapat persetujuan, dapat iktiraf daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa dipanggil untuk menghadap berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Gunung Tur Sina selama lebih kurang dalam 30-40 hari. Sepeninggalan dia Nabi Harun. Dan Nabi Harun ni sebelum itu, apabila Musa diperintahkan untuk mendakwahkan Fir'aun, Musa ada permasalahan dalam pertuturan. Jadi Musa minta Allah untuk diberikan seorang pembantu. Dan Nabi Harun telah dilantik menjadi Nabi, baru boleh ikut Nabi Musa untuk berdakwah. Kalau orang-orang biasa memang tak boleh nak dakwah. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, kita dapat satu kerja yang mulia, kerja yang dilakukan oleh para anbiya sebelum ini. Jadi kerja ini satu kerja yang besar, satu kerja yang mulia, yang mana Allah SWT dengan kerja ini Allah SWT telah iktirafkan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik sekali. Umat inilah yang akan masuk syurga setelah semua Nabi masuk. Dan umat inilah yang pertama akan masuk. Sehingga selesailah umat Nabi Muhammad SAW masuk, barulah umat-umat yang lain akan dapat masuk syurga. Betapa mulianya umat Nabi Muhammad SAW. Umat inilah yang diberikan pada satu malam
malam yang mulia di dalam bulan Ramadan. Apabila umat ini beribadat di malam Lailatul Qadar, dia akan mendapat pahala seumpama dia beribadat selama 80 bulan, 80 tahun. Jadi umur kita pun Nabi SAW bagi tahu 60 hingga 70 tahun. Tapi kalau dapat pahala amalan 80 tahun, khalas, bank account tu dah cukup lah, ASP tu dah cukup lah, kan, kalau katakan. Jadi tuan-tuan, Allah SWT begitu mulianya, Allah SWT telah muliakan kita, dipilih menjadi manusia, dipilih untuk dapat kalimah la ilaha illallah, dipilih untuk jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipilih untuk berusaha dakwah. Betapa pentingnya, betapa besarnya usaha dakwah ni, tuan-tuan. Seorang ulama bagi tahu, kalau kita tengok apa yang kita buat, apa yang kita hasilkan di atas muka bumi ni, contohnya, kalau kereta tu, untuk dia bergerak, dia perlukan tayar. Tayar tu berpusing, baru dia boleh bergerak. Dan awal-awal untuk hasilkan elektrik juga, dia ada dynamo tu, dynamo tu ada magnet, dia kena putaran magnet tu, arah utara selatan tu dia kena berpusing di antara wayar-wayar full group, dan akan menghasilkan elektrik. Tadi untuk buat pusingan ni akan menghasilkan sesuatu. Dan tadi siang tadi lepas asar, tuan-tuan telah buat satu pusingan. Pusingan mana? Pusingan di taman ni untuk ziarah saudara-saudari Islam kita, untuk belajar buat usaha dakwah, untuk tahu hal-ehwal penduduk-penduduk di sini. Jadi usaha itu besar, tuan-tuan. Sebagaimana tayar berpusing, sebagaimana dynamo berpusing, pusingan itu lebih lagi disukai oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana pusingan tu, tuan-tuan membawa kalimah la ilaha illallah, satu kalimah yang di mana kalau di dalam timbangan diletakkan di sebelahnya timbangan kalimah itu, dan di sebelah lagi diletakkan 7 petala langit dan 7 petala bumi, nescaya kalimah itu lebih berat lagi. Betapa besarnya. Walaupun kita tengok, walaupun kita rasa, walaupun manusia yang lain yang tengok dia tidak faham, jalan anak panas, tutup rumah orang, bagi salam, kadang-kadang orang kat dalam nampak sembunyi, itu saya dululah. Jadi tuan-tuan, bila kita faham usaha ni, betapa besar usaha ni, di akhirat nanti siapa yang tak buat usaha ni, dia akan menyesal, tuan-tuan. Sepanjang keluar tu, seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini mendoakan, bertasbih, mendoakan keampunan untuk orang-orang yang keluar buat pusingan tu, buat usaha. Bagaimana yang Nabi SAW buat. Nabi SAW rusuk mana di Mekah yang dia tidak masuk, lorong-lorong mana, pintu-pintu mana yang dia tak ketuk, hanya kerana untuk bagi tahu kalimah ni, betapa besar kalimah ni, tuan-tuan. Yang utamanya adalah pada saudara-saudara yang kita yang ada kalimah ni, tapi iman mereka lemah. Iman mereka lemah, untuk sama-sama dapat datang rumah Allah ni untuk taat perintah Allah SWT, taat perintah solat. Solat di awal waktu, di mana azan dilakukan, solat secara berjemaah. Jadi usaha ni penting, tuan-tuan. Satu orang yang jauh daripada Allah SWT, kalau satu orang ni dapat mengajak dia supaya taat perintah Allah SWT, mulai daripada hari itu, orang yang jauh daripada Allah SWT mula mengamalkan agama dalam kehidupan dia, segala pahala amalan dia tu akan dapat masuk juga dalam akaun orang yang mengajarkan tu.
tanpa mengurangkan pahala orang tu. Dia beramal, dia mula buat kebaikan, mula buat sebelum ni dia paling beken sekali, dia paling gangster sekali dalam taman ni. Dia yang paling tak pernah pergi surau, dapat datang pahala segala amalan dia tu kepada mereka yang mengajar dia. Satu orang, dua orang, tiga orang ke yang buat dash, dapat datang, dapat dengar taklim, dapat dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala amalan kebaikan yang dia buat akan masuk dalam akaun orang yang mengajak kepada kebaikan tanpa mengurangkan. Apatah lagi apabila mula daripada tu dia buat kebaikan, dia mula rapat dengan agama, anak-anak dia dapat masuk madrasah, jadi hafiz, semua kebaikan tu akan masuk. Dan perkara ni kita tak nampak, tuan-tuan, tapi inilah janji Allah SWT. Allah SWT boleh bagi macam-macam, tanpa mengurang khazanah Allah sedikit pun. Dan kita ni adalah yang rugi apabila kita tidak buat usaha ni. Usaha ni satu usaha yang sangat besar, tuan-tuan. Saya kongsikanlah bersama tuan-tuan. Semoga Allah SWT berikan taufik dan hidayah. Sebagaimana tuan-tuan dapat datang pada perintah Allah SWT untuk datang solat 5 waktu, buat lagi yang lebih lagi, supaya tuan-tuan dapat bonus lagi daripada apa yang tuan-tuan amalkan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah SWT. Allah SWT telah hantar 124,000 para anbiya di atas muka bumi ini, semua atas maksud yang sama juga. Semua 124,000 para anbiya ni semua buat usaha dakwah. Tapi umat-umat dia Allah SWT tak pilih untuk buat usaha ni. Cuma umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selalu lafazkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, tapi usaha kerja Nabi ni kita tak buat. Kita dapat datang solat sahaja. Betapa ruginya kita, tuan-tuan. Betapa ruginya kita kalau kita tahu ini satu amalan yang boleh memastikan kejayaan orang-orang Islam. Kalau kita lihat daripada sejarah, kerajaan Uthmaniyah menaklukki 2/3 daripada dunia ni. Kesinambungan daripada zaman Saidina Umar bertukar kepada Saidina Uthman, semua sekejap saja. Saidina Ali, lepas tu Muawiyah, dan Abbasiyah, kemudian Uthmaniyah, 2/3. Tetapi apabila kerajaan Uthmaniyah mula hilang fokus kepada duniawi, mula mengumpul harta sebab dah banyak sangat tanah yang dijajah, yang kita lihat kerajaan dia telah hancur. Hancur oleh siapa? Oleh seorang Islam sendiri yang tak mengamalkan agama, amal al-tatuk. Sehingga kan azan pun nak ditukar dalam bahasa Turki, Al-Quran pun nak ditukarkan dalam bahasa Turki. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah SWT. Allah SWT telah janjikan akhir zaman Islam akan bangkit semula. Dan sekarang ni kita lihat agama Islam telah mula menampakkan kebangkitan dia, sudah dekat. Jadi kita tengok pun sekarang, dulu di Perancis, di England, Great Britain, cuma sedikit sahaja jumlah masjid. Sekarang ni dah bertambah berlipat kali ganda. Dan dijangkakan manusia yang memeluk Islam akan meningkat secara mendadak pada tahun lebih kurang dalam tahun 2030 hingga 2050. Keadaan sangat-sangat kucak kacir. Lagi-lagi dengan keadaan ekonomi sekarang, ramai yang telah berpindah, yang banyak duit, semua dah pindah pergi Dubai, duduk dengan Pak Arab. Kita tengok keadaan Pak Arab dalam keadaan hidup, orang dapat taat perintah, masuk waktu, ada azan.
satu suasana yang berbeza daripada mereka kan. Yang mereka ada duit tapi tak ada ketenangan. Bila sampai sana ada ketenangan. Banyak lagi ramai yang telah masuk kepada Islam kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, apabila kita tidak buat usaha dakwah ya, bukan setakat agama kita yang akan hancur. Mula-mula kita lihat sekarang ya, orang telah mula mahu menggunakan istilah-istilah dalam Islam ya, untuk kegunaan mereka, untuk mengelirukan ya, orang-orang Islam itu sendiri. Itu permulaan dia. Tapi kita kena, apa yang kita boleh buat, ini adalah semua apa kejadian yang berlaku di atas muka bumi ini atas kehendak Allah SWT. Apa yang Allah berkehendakkan akan terjadi, apa yang Allah tak kehendakkan pasti dan pasti tidak akan terjadi. Tapi itu semua adalah tindak tanduk daripada diri kita. Apa yang berlaku ni semua adalah atas tindak tanduk kita. Allah SWT telah bagi tahu segala kerosakan yang muka bumi ini adalah oleh kerana tangan-tangan manusia, sikap manusia ni. Apabila kita buat usaha dakwah, kita dapat lihat negara kita, kita tak, ummah kita tak bersatu. Kita lihat bukan bersatu dari segi satu kumpulan, tetapi dari segi satu agama, satu amalan Nabi SAW. Nabi SAW ada satu cerita apabila Kisra telah koyakkan surat yang dihantar oleh Nabi SAW supaya Kisra, kerajaan Parsi, untuk peluk agama Islam. Semua dan orang-orang Islam tidak akan pergi menakluki berperang dengan Parsi. Kisra telah koyak surat itu. Apabila utusan balik pulang kepada Nabi SAW, Nabi SAW telah beritahu Kisra telah mengkoyak, rapatkan empire dia sendiri. Dan akhirnya Kisra telah mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Rampasan kuasa dalaman. Dan anak dia seorang telah bunuh seluruh keluarga dia untuk berkuasa. Dan Governor pembesar yang dihantar oleh Kisra ke Yaman, Bazan, telah menghantar keputusan untuk balas balik kepada Nabi SAW, memberi peringatan kepada Nabi supaya taat kepada perintah Tuhan mereka. Bagi mereka Kisra adalah Tuhan mereka. Dia tak tahu yang Kisra telah mati dibunuh oleh anak dia, sebab dia ada kat Yaman. Dia telah hantar, apabila dia dengar Nabi telah hantar surat keputusan, dia telah marah. Dia telah hantar keputusan berjumpa Kisra dan berjumpa dengan Nabi SAW. Dua utusan telah dihantar dan utusan itu bila sampai ke Madinah, dia telah tunggu di hadapan Masjid Nabawi apabila Nabi SAW telah bersolat dengan para sahabat. Apabila telah habis solat, dia telah tanya kepada satu orang Yahudi, mana satu Nabi kan. Yahudi tu bagi tahu Nabi tengah solat dengan sahabat dia, dan dia tunggu. Dan dia tidak dapat bezakan yang mana adalah pemimpin dan yang mana adalah rakyat-rakyat biasa. Kerana semua sama je, pakai jubah putih, pakai sorban. Jadi daripada menampakkan kira ummah dan orang-orang Islam ni dengan pemimpin dia berbeza sekali dengan bagaimana Kisra nampak perbezaan antara pemimpin dengan rakyat dia. Dan dia telah buat keputusan untuk yang disampaikan, dan Nabi SAW telah buka. Dan dia pun terperanjat di antara ramai-ramai sahabat. Ada satu orang Parsi juga, Salman Al-Farisi. Dia telah terperanjat. Dia ingatkan orang-orang Arab sahaja, orang-orang Islam. Bahkan ada orang Parsi, Salman Al-Farisi, sahabat, sama-sama dengan Nabi. Dan dia telah buat keputusan, suruh kawan dia balik, bagi tahu kepada dia. Dia kata, kau bagi tahu lah yang aku ni telah mati dalam perjalanan. Dia telah peluk agama Islam. Cuma dengan lihat Nabi sahaja, satu orang boleh
tarik dan peluk-peluk agama Islam. Dan Salman Al-Farisi pun cerita dia pun banyak juga yang menarik dia. Dia sambut tinggalkan keluarga dia untuk cari Nabi. Dia dapat tahu kisah Nabi ni daripada pendeta Kristian, orang Yahudi, pendeta Kristian yang betul-betul taat pada kitab Injil. Dia senang sangat berjumpa dengan Nabi. Apabila dia ikut pendeta Kristian, dia telah tinggalkan keluarga dia. Kemudian dia dapat tahu yang pendeta Kristian itu menipu. Untuk agama ni adalah untuk kehidupan dia, untuk kesenangan dia. Jadi dia pergi cari lagi yang atas lagi, sampailah dia dijual jadi hamba, sampailah orang tipu dia, jual dia jadi hamba lagi, sampai last sekali dia dapat datang ke Madinah. Dia dapat tahu, ada orang beritahu satu orang manusia yang klaim diri dia sebagai Rasulullah. Jadi dia telah pergi. Dan sebagai seorang hamba abdi ni, kita lihat, kita tengok cerita budak kita ni macam tak ada kebebasan lah. Tapi sebenarnya dia bebas. Dia cuma buat kerja. Dia macam pekerja lah, tapi dia dengan Tuhan dia. Dan dia telah mengambil sedikit kurma daripada, sebab pendeta yang bagi tahu, dia kata Nabi akhir zaman ni dia tidak akan terima satu pemberian sebagai sedekah, tapi dia akan terima sebagai hadiah. Jadi dia telah ambil kurma Tuhan dia telah pergi jumpa Nabi. Dia telah bagi kurma. Nabi tanya, untuk apa ini? Dia kata sedekah. Dan Nabi telah ambil dan telah beri pada para sahabat. Nabi tak jamah kurma dia. Itu satu, dia tengok. Dan satu kemungkinan balik lagi besok dia ambil lagi kurma. Dia datang lagi, jumpa Nabi, dia bagi lagi. Nabi tanya, ini untuk apa? Dia kata, ini hadiah untuk kamu yang Rasulullah. Rasulullah ambil dan Rasulullah telah makan. Dan dia telah nampak tanda-tanda kenabian di belakang badan Nabi. Dan dia telah sebutkan kalimat syahadat dalam mengaku Salman Al-Farisi. Meninggalkan keluarga dia yang jauh, telah macam-macam yang dia lalui, banyak-banyak pendeta yang dia telah ketemu untuk cari agama yang benar, untuk cari Nabi SAW. Dia tuan-tuan yang memuliakan Allah SWT, bagaimana para sahabat yang telah berkorban. Salman Al-Farisi korban tinggalkan keluarga, dijual jadi hamba abdi. Macam-macam lagi pengorbanan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar telah dipukul di hadapan Kaabah apabila berdakwah. Tapi kita tuan-tuan, kita senang sekarang ni macam-macam. Ada handphone, ada berita semua kan. Jadi kita dakwah kita suka melalui Facebook. Boleh, tapi dakwah sebenar yang boleh memberi kesan adalah secara pengorbanan. Apabila kita korbankan diri kita, korbankan dalam keadaan kita yang selesa untuk kita jumpa manusia, ajak manusia kepada Allah SWT. Orang-orang Islam kita terutamanya, saudara-saudara kita yang sudah ada kalimah ni tapi tak amalkan, berada pada masa kita lah. Kalau kita nak cakap masa kita jahiliah lah, bila kita dah dapat ni, Allah SWT pilih kita. Jadi inilah tugas kita. Jadi kita kena azam tuan-tuan untuk sama-sama kita sertai, kita buat usaha belajar-belajar. Semoga Allah SWT pilih kita dapat nanti dalam usaha dakwah. Satu orang da'i, satu orang yang hafal Al-Quran, dia dapat fikir untuk bawa 10 orang masuk syurga. Berarti satu orang da'i, dia dapat tanpa berkira, dia boleh panggil siapa-siapa pun. Jadi tuan-tuan kepada Allah SWT, semoga Allah SWT pilih saya dan tuan-tuan untuk sama-sama dapat buat usaha ni. Dan sekiranya seandainya di syurga nanti tuan-tuan tak dapat nampak muka saya, carilah saya di neraka dan ajaklah, panggillah, syafaat daripada tuan-tuan sekian. Jadi saya dah akhiri. Jadi kita ada jemaah yang akan keluar 3 hari. Tarikhnya adalah minggu terakhir bulan 7 ni, bulan 6 ni. Jadi
kita akan usahakan semoga tuan-tuan dapat sama-sama bersama dengan kita. Kita mengasih Allah Subhanahu wa taala.